Penyakit COVID-19 adalah penyakit berjangkit yang disebabkan oleh coronavirus. Ia pertama kali dikenal pasti pada bulan Disember 2019 di Wuhan, China yang mengakibatkan lebih dari 499,000 kematian. Oleh itu, tim daripada kumpulan kami, Geografi Bandar daripada Universiti Pendidikan Sultan Idris akan mengupas isu tentang kesan daripada wabak COVID-19 ini terhadap negara-negara yang terbabit. Dan kami akan mengkaji tentang negara Singapura bagaimana mereka menandangi masalah COVID-19 ini. Adakah mereka dapat cukup makanan ketika mereka terkurung di rumah? Kami akan membincangkan secara terperinci terhadap negara Singapura tentang bagaimana negara Singapura ini dapat menandangi masalah yang berlaku terutamanya tentang kecukupan makanan akibat lockdown di Singapura. Saudara-saudari sekalian, kita telah menaikkan tahap DORSCON ke jingga. Ini kerana pemerintah mahu melindungi rakyat Singapura sebaik mungkin. Ancaman virus corona baru ini sedang pesat berkembang. Kita mesti berani untuk segera bertindak. Mungkin ada yang tertanya-tanya, bagaimanakah Singapura mengambil langkah untuk menangani pandemik COVID-19? Sejak berlaku jangkitan pada awal tahun ini, Kementerian Kesihatan mengeluarkan satu nasihat kesihatan dan melaksanakan pemeriksaan suhu untuk penumpang yang tiba di lapangan terbang Changi pada hari yang sama. Pada 20 Januari pula, pemeriksaan suhu di lapangan terbang Changi diperluaskan kepada semua pelancong yang pulang daripada China. Di samping itu, individu yang mengalami pneumonia yang telah pergi ke Wuhan dalam masa 14 hari sebelum permulaan simptom diasingkan di hospital. Selepas 3 kes yang disyaki telah dikesan pada 22 Januari, pasukan petugas pelbagai kementerian telah disediakan untuk menangani virus itu. Kementerian Kesihatan Singapura menasihati untuk menghentikan perjalanan yang tidak penting ke Wuhan dan seluruh Hubei. Dengan kes pertama disahkan pada 23 Januari, langkah-langkah kawalan sempadan dipertingkatkan dan diperluaskan ke pusat pemeriksaan darat dan laut. Pada 24 Januari, dengan Lembaga Penguasa Imigresen dan Pusat Pemeriksaan dan Lembaga Penguasa Maritim dan Pelabuhan Singapura memulakan pemeriksaan suhu. Selain itu, sekolah meminta ibu bapa untuk mengisytiharkan rancangan perjalanan mereka dan memantau kesihatan anak mereka. Pada 24 Januari, beberapa chalet percutian telah disediakan sebagai pusat kuarantin. Langkah pencegahan seperti pemeriksaan suhu dan kemudahan kuarantin disediakan di pusat kuarantin yang menempatkan pekerja asing. Sebagai tambahan kepada chalet, beberapa hostel universiti di Universiti Nasional Singapura, Universiti Teknologi Nanyang dan Universiti Pengurusan Singapura disediakan sebagai kemudahan kuarantin. Pihak pemerintah mengetepikan sebarang kenyataan palsu dan kabar angin dengan laman forum Hardware Zone menerima notis daripada kepalsuan dan manipulasi secara talian, yakni POFMA, atas kenyataan palsu yang mendakwa seorang lelaki telah mati akibat virus itu. Langkah-langkah pencegahan lain termasuk saluran komunikasi yang diperluas dan protokol pembersihan serta pembasmian kuman di premis perniagaan. Khidmat Negara Singapura mendaftarkan sesiapa yang telah mengembara ke China dan berikutan pendaftaran tersebut, mereka diberi cuti tanpa kebenaran selama 14 hari. Setiap rumah diedarkan dengan 4 pelitup muka grade pembedahan mulai 1 Februari. Dalam kes di mana pengesanan pesakit yang dijangkiti berlaku di rentas sempadan, pihak berkuasa memulakan penyiasatan epidemiologi dan mengenal pasti individu yang mempunyai hubungan rapat dengan pesakit. Sehingga 9 Februari, semua pemegang pas pekerjaan dengan sejarah perjalanan ke China dalam tempoh 14 hari yang lalu dikehendaki mendapatkan kebenaran daripada Kementerian Tenaga Manusia sebelum berupaya memasuki Singapura.
Pandemik COVID telah memberi kesan yang ketara terhadap ekonomi Singapura dan golongan pekerja adalah golongan yang paling terjejas akibat wabak ini. Hal ini kerana pemotongan gaji, pengurangan bajet dan pembekuan pengambilan tenaga kerja merupakan antara pendekatan yang diambil oleh sesetengah syarikat. Ada antara mereka melaksanakan pemberhentian secara senyap iaitu melalui permintaan pemberhentian atau pemindahan ke jabatan lain berserta pemotongan gaji. Pengurangan pergerakan antarabangsa dan penutupan perniagaan. Kementerian Tenaga Kerja Singapura melaporkan jumlah mereka yang dibuang kerja sejak Januari telah meningkat. Kadar pengangguran di Singapura diramal akan meningkat kepada 3.5 tahun ini, serupa dengan kesan yang dilihat semasa SARS dan krisis kewangan global. Berdasarkan kajian yang dilakukan Berkshire Media terhadap 12,364 responden warga Singapura, menunjukkan 59% rakyatnya mengakui kewangan mereka terjejas akibat wabak ini. Seterusnya, 46% menyatakan tidak pasti mengenai nasib pekerjaan mereka dalam tempoh 6 sehingga 12 bulan akan datang. Sebanyak 35.4% mengakui pekerjaan mereka ketika ini dijamin, sementara baki 19% mengatakan bahawa mereka mungkin tidak bekerja dalam masa terdekat. Tambah memburuk, 1 daripada 3 responden mengakui bahawa simpanan wang mereka tidak mencukupi untuk meneruskan kehidupan sekiranya 6 bulan tidak bekerja. 30.8% mengatakan tidak mencukupi, sementara 34% lagi tidak pasti sama ada ia mencukupi atau tidak untuk tempoh 6 bulan. Walaupun pakej ransangan ketiga dilaksanakan kerajaan dengan jumlah SGD 59.9 bilion dibelanjakan untuk menangani krisis ini, keluaran dalam negara kasar KDNK Singapura dijangka terus menyusut ekoran gangguan terhadap perdagangan antarabangsa. Pakej tersebut yang turut memperuntukkan bantuan wang tunai SGD 500 juga dianggap tidak memadai oleh rakyatnya. Ia apabila 52.6% responden mengakui ia tidak mencukupi, selain 30% lagi menyatakan tidak pasti. Pandemik COVID-19 yang melanda dunia turut memberi gangguan kepada bekalan makanan di kebanyakan negara termasuklah Singapura. Hal ini terjadi kerana banyak operasi pengeluaran sumber di dalam negara terpaksa dihentikan sementara ataupun dikurangkan waktu operasinya bagi membendung penularan penyakit. Perkara ini menyebabkan jumlah pengeluaran makanan di sesebuah negara berkurangan. Bukan hanya itu, malah import bekalan dari luar negara turut terjejas kerana kebanyakan negara pengeluar menghentikan ekspor ke luar negara bagi memastikan bekalan di negara sendiri mencukupi dan juga untuk membendung penularan penyakit. Hal ini menyebabkan gangguan bekalan makanan di sesebuah negara. Menurut laporan News Channel Asia pada 26 Mac 2020, meskipun Singapura menempuhi keadaan yang sukar ini, rakyatnya diberi jaminan bahawa bekalan asas seperti makanan tidak akan putus dan sentiasa mencukupi sepanjang tempoh COVID-19 melanda.
Menteri Perdagangan dan Industri Singapura, Chan Chun Sing, menasihati rakyat agar lebih bersabar dan mengambil tindakan penyesuaian dalam tempoh pandemik ini. Selain itu, rakyat turut dinasihati supaya tidak melakukan pembelian panik. Bagi mengatasi masalah ini, terdapat pasaraya yang menghadkan jumlah pembelian barangan keperluan kepada pengguna. Import bekalan bahan keperluan tergendala di Singapura tatkala Malaysia mengenakan Perintah Kawalan Pergerakan. Hal ini kerana Malaysia merupakan antara pembekal bahan utama seperti sayur dan telur kepada Singapura. Menurut Encik Chan, Singapura mampu mengharungi cabaran ini kerana sudah bersedia dengan membina stok simpanan barangan makanan dan keperluan. Meskipun bekalan sayur dan telur sedikit tergendala buat sementara waktu, tetapi Singapura telah bersedia dengan sumber pembekal yang lain. Selain itu, menurut Encik Chan, sementara Singapura berusaha untuk mendapatkan bekalan segar dari sebanyak mungkin negara, mereka juga bersiap sedia untuk menggunakan alternatif seperti makanan beku atau makanan dalam tin. Meskipun begitu, makanan dalam bentuk karbohidrat dan juga protein dijamin mencukupi untuk jangka masa yang panjang. Encik Chan juga berkongsi mengenai strategi stok simpanan Singapura di laman Facebooknya. Menurutnya, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah menentukan simpanan yang cukup untuk jangka masa tertentu. Langkah yang kedua, mempelbagaikan sumber. Langkah ketiga, mewujudkan bekalan dalam negara dengan menggunakan teknologi pertanian terkini, dan yang keempat, menjalin hubungan dua hala serantau yang kukuh. Sebagai contoh, pada 8 Jun 2020, Singapura dan Perancis membuat perjanjian untuk mengekalkan bekalan makanan penting. Di bawah perjanjian ini, kedua-dua negara akan bekerjasama menyediakan perkhidmatan dalam pengangkutan udara dan laut bagi memudahkan aliran makanan penting dan produk pertanian. Melalui pelaksanaan strategi ini, Singapura mampu memastikan bekalan makanan yang mencukupi sepanjang tempoh pandemik ini. Singapura terdapat mengambil beberapa langkah dalam pengedaran bekalan makanan sewaktu COVID-19. Antara golongan yang memerlukan bantuan bekalan makanan adalah seperti warga emas, kanak-kanak dan pekerja asing yang kehilangan punca pendapatan. DBS akan mendermakan sebanyak $10.5 juta bagi membantu masyarakat yang terjejas teruk akibat COVID-19 di Singapura. DBS akan bekerja sama dengan dua badan amal seperti The Food Bank Singapore dan It's Raining Raincoats sebagai inisiatif yang menghulurkan bantuan kepada pekerja asing di Singapura. Sebuah pelan yang bernilai $2.5 juta untuk menyediakan makanan kepada golongan warga emas dan golongan berpendapatan rendah telah disediakan. Maka kerajaan Singapura telah mengambil tindakan untuk membantu penduduk di negara tersebut supaya tidak mengalami kekurangan makanan. Menurut Menteri Perdagangan dan Perusahaan Singapura, Chan Chun Sing, pada hari Selasa 17 Mac, dalam satu sidang media, beliau berkata Singapura mempunyai stok bekalan makanan yang boleh bertahan berbulan-bulan lamanya di peringkat nasional, dan ia sudah dirancang sejak sekian lama andai berlaku gangguan bekalan makanan. Singapura mempunyai bekalan lebih 3 bulan bagi makanan karbohidrat seperti beras dan mi, serta bekalan lebih 2 bulan untuk protein dan sayur-sayuran. Singapura tidak mengalami gangguan bekalan makanan
kerana Singapura telah mengambil langkah di mana ia telah bekerjasama dengan pelbagai agensi dan pembekal luar negara untuk mendapatkan bekalan makanan yang mencukupi untuk rakyat Singapura. Selain itu, Singapura turut merancang bergabung dengan pembekal-pembekal makanan dari pelbagai sumber luar. Bagi mengatasi masalah golongan terjejas akibat COVID-19 ini, platform skim makanan pelajar Majlis Pembangunan Masyarakat CDC telah dilancarkan atas kerjasama CDC, penduduk tetap Singapura Dr. Tahir, seorang dermawan serta Grab Singapore. Dalam sekitar 12,000 pelajar daripada keluarga berpendapatan rendah yang tinggal di blok rumah sewa telah mendapat bantuan sewaktu tempoh pemutus litap menerusi platform ini. Wang tunai sebanyak RM660,000 telah didapatkan, di mana Dr. Tahir menderma sebanyak RM300,000, Grab menyumbang sebanyak RM60,000 dan RM300,000 lagi disumbangkan oleh CDC sendiri. Pelajar yang menerima skim ini diberikan secara e-voucher dalam bentuk voucher Grab Food untuk membeli makanan dari lebih 7,000 peniaga makanan yang mengambil bahagian di Singapura. Selain itu, Bank Dana Teguh Bersama DBS menderma sebanyak 10.5 juta yang mana menyediakan 40.5 juta makanan serta pek keperluan asas kepada golongan berpendapatan rendah, warga emas serta yang berkeperluan khas lain. Di Singapura, DBS bekerjasama dengan dua badan amal iaitu The Food Bank Singapore dan It's Raining Raincoats iaitu sebuah inisiatif yang menghulurkan bantuan bernilai 2.5 juta untuk menyediakan makanan kepada golongan warga emas berpendapatan rendah serta para pekerja asing. Bagi golongan warga emas dan berpendapatan rendah, DBS bekerjasama dengan The Food Bank Singapore untuk menyediakan 200,000 makanan menerusi edisi DBS bagi program Feed the City. Di samping itu, Yayasan Temasek membantu menyediakan 300,000 makanan iaitu sebanyak 780,000 kepada sekitar 2,750 orang terjejas oleh pandemik COVID-19 ini. Bekerjasama dengan badan-badan amal dan sekolah-sekolah, ia menyasarkan untuk menyediakan makanan menerusi 3 program bantuan yang membantu kumpulan-kumpulan seperti warga emas, keluarga memerlukan, pelajar dari sekolah-sekolah khas serta penjaja. Yayasan Temasek bekerjasama dengan badan-badan amal seperti Free Food for All dan juga Willing Hearts sejak 20 April untuk menghantar 270,000 makanan percuma kepada sehingga 1,500 penerima bagi tempoh selama 6 bulan. Inisiatif ini adalah untuk memberikan makanan kepada individu berpendapatan rendah dan warga tua yang hidup sebatang kara. Pandemik coronavirus COVID-19 telah menyebabkan aktiviti ekonomi menguncuk di Singapura dan peringkat global. Menurut Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong, setelah melihat jumlah kes baru COVID-19 merosot, Singapura mula melonggarkan langkah pemutus rantaian jangkitan dan membuka semula ekonomi secara berperingkat. Menurut Kementerian Perdagangan dan Industri MTI Singapura, ekonomi Republik itu menguncuk 0.7% berdasarkan asas tahun ke tahun pada suku pertama berbanding pertumbuhan 1% pada suku sebelumnya. Berdasarkan asas musim terlaras tahunan suku ke suku, ekonomi Singapura merosot 4.7%, susut daripada pengembangan 0.6% pada suku keempat tahun lepas. Bagaimanapun, 3 sektor mencatat pertumbuhan pada suku itu, iaitu pembuatan, maklumat dan komunikasi, serta kewangan dan insurans. Sektor pembuatan berkembang 6.6% tahun ke tahun berbanding pengecupan 2.3% pada suku terdahulu. Pertumbuhan itu disumbangkan oleh peningkatan pengeluaran dalam kluster pembuatan bioperubatan dan kejuruteraan tepat atau perincian yang mengimbangi
penyusutan output, pengeluaran dalam kluster elektronik dan bahan kimia. Sektor maklumat dan komunikasi pula tumbuh 3.5% tahun ke tahun, manakala sektor kewangan dan insurans berkembang 8% tahun ke tahun. Bagaimanapun, sektor pembinaan menguncup 4% tahun ke tahun, diikuti sektor pengangkutan dan penyimpanan yang berkurangan 8.1%. Dalam sektor pengangkutan dan penyimpanan pula, sektor pengangkutan udara mengalami kelembapan disebabkan penurunan ketara jumlah pelanggan yang dikendalikan di lapangan terbang antarabangsa Changi akibat sekatan pergerakan di peringkat global bagi membendung penularan COVID-19. Malah, segmen pengangkutan air dan darat turut menguncup di tengah-tengah pertumbuhan yang lembap dalam jumlah pengendalian kargo dan permintaan domestik yang berkurangan ke atas pengangkutan awam. Menurut MTI, berikutan wujudnya ketidaktentuan yang signifikan kepada ekonomi global, unjuran bagi ekonomi Singapura mengalami penurunan sejak Mac lepas. Bagaimanapun, kementerian itu berkata, ekonomi Singapura dilihat berdaya tahan khususnya dalam sektor pembuatan serta maklumat dan komunikasi yang dijangka kekal memberangsangkan berikutan permintaan berterusan syarikat untuk penyelesaian IT dan digital. Pandemik COVID-19 yang sedang melanda negara dan seluruh dunia saat ini mengundang ketidaktentuan kepada negara serantau. Susulan dengan itu, setiap negara telah mengambil langkah tersendiri dan bertindak dengan pantas bagi menangani wabak ini daripada terus tersebar luas. Singapura misalnya, dilihat telah menampilkan prestasi yang cemerlang dalam menangani penularan wabak COVID-19. Namun begitu, dalam menghadapi masalah ini, sudah tentu terdapat halangan atau cabaran yang dihadapi oleh Singapura. Bagi menghadapi krisis dalam tempo pembendungan wabak COVID-19 ini, pendekatan terbaik yang dapat digunakan adalah dengan menjalankan inisiatif yang membolehkan ekonomi membeku. Dengan berlakunya pembekuan ekonomi, sudah tentunya Singapura akan menghadapi cabaran dalam ekonomi, yaitu kemerosotan dalam ekonomi. Majoriti pakar ekonomi menjangkakan krisis COVID-19 akan mengakibatkan kemerosotan kepada sebahagian besar aktiviti ekonomi. Pandemi COVID-19 telah menyebabkan ekonomi menguncup di peringkat global termasuk Singapura. Hal ini berikutan tindakan negara menutup beberapa sektor bagi menangani wabak itu daripada terus berlarutan. Penutupan sektor seperti pelancongan, pembuatan, pengangkutan, dan banyak lagi yang menjadi sumber utama ekonomi negara menyebabkan kemerosotan kepada ekonomi negara Singapura. Seterusnya, pandemi COVID-19 yang melanda dunia turut memberi gangguan kepada bekalan makanan di kebanyakan negara termasuklah Singapura. Hal ini terjadi setelah kebanyakan negara termasuk Singapura mengarahkan perintah berkurung di rumah kepada rakyatnya dengan tujuan untuk memutuskan rantaian COVID-19. Selaras dengan perintah tersebut, banyak operasi pengeluaran sumber di dalam negara terpaksa dihentikan sementara ataupun dikurangkan waktu operasinya bagi membendung penularan penyakit. Perkara ini menyebabkan jumlah pengeluaran bekalan makanan di Singapura berkurangan. Bukan hanya itu, malah input bekalan dari luar negara turut terjejas karena kebanyakan negara pengeluar menghentikan ekspor keluar karena ingin memastikan bekalan yang mencukupi bagi negara sendiri. Sebagai contoh, input bekalan bahan keperluan tergendala di Singapura tatkala Malaysia mengenakan perintah kawalan pergerakan. Hal ini karena Malaysia merupakan antara pembekal bahan utama seperti sayur dan telur kepada Singapura. Singapura juga menghadapi cabaran dalam sektor perubatan. Cabaran yang dihadapi oleh Singapura dalam sektor ini ialah kekurangan kaki tangan kesehatan dan peralatan hospital.
Jumlah pesakit yang kian bertambah hari demi hari akibat COVID-19 dan penyakit sedia ada yang lain menyebabkan sektor perubatan di Singapura menghadapi masalah seperti kekurangan kaki tangan kesehatan dan peralatan. Selain itu, rakyat Singapura juga menghadapi cabaran dalam pendidikan. Langkah pemutus rantaian jangkitan yang berkuat kuasa pada Selasa 7 April yang lepas untuk menangani penularan COVID-19 di Singapura juga menjejaskan persekolahan murid. Cabaran dalam pendidikan ini lebih dialami oleh golongan ibu bapa pelajar. Ibu bapa kini perlu mengendalikan pembelajaran di rumah yaitu home-based learning bagi kanak-kanak yang bersekolah. Cabaran utama ibu bapa adalah mengendalikan pembelajaran di rumah bagi kanak-kanak di peringkat sekolah rendah. Bagi sesetengah ibu bapa, cabaran ini adalah tambahan bagi mereka yang juga perlu bekerja dari rumah dan mereka juga harus memastikan tugasan anak mereka berjaya diselesaikan. Secara kesimpulannya, pandemi COVID-19 ini bukan sahaja menyebabkan krisis kepada kesehatan awam, masyarakat, malah kepada ekonomi dan pasaran buruh keseluruhannya. Ia telah menambahkan beban dan cabaran kepada golongan pekerja, majikan, dan kerajaan. Singapura merupakan negara maju, oleh itu negara ini mempunyai potensi sendiri untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh negara ini. Pada situasi sekarang, iaitu COVID-19 yang sedang mengganas di seluruh dunia, Singapura juga telah mengalami situasi yang sama di mana COVID-19 juga mengganas di negara ini. Semasa COVID-19, Singapura juga mengalami situasi yang sama, yaitu menerima kesan buruk daripada COVID-19 ini. Kesan yang paling ketara yang dihadapi oleh negara ini yaitu sudah pastinya dari segi ekonomi. Bernama 28 April 2020, pihak berkuasa monetary Singapura MAS telah mengatakan bahawa masalah ekonomi yang dihadapi oleh Singapura disebabkan oleh rantaian makanan yang terputus, dan rantaian makanan yang terputus disebabkan pergerakan negara ini, rakyat negara ini kepada negara lain juga terbatas, terhad kepada sesuatu kawasan. Oleh itu, rakyat di negara ini tidak dapat meneruskan kehidupan ataupun mencari punca pendapatan seperti biasa. Pertubuhan Keluaran Negara Kasar KDNK menjangkakan penurunan ekonomi daripada 4% kepada 1% pada tahun 2020. Masalah ekonomi menjadi puncak yang sangat buruk terjadi kepada negara ini karena pandemik coronavirus ini. Selain daripada masalah ekonomi yang dihadapi oleh negara ini, Singapura juga mengalami masalah dari segi kesihatan, di mana kualiti kesihatan negara Singapura semakin merosot disebabkan oleh pandemik ini. Ekoran daripada masalah kesihatan ini mengakibatkan perbelanjaan negara juga meningkat untuk meningkatkan jumlah kuantiti peralatan yang digunakan di hospital. Akibat daripada pengurangan perbelanjaan di negara ini yang menyebabkan kos perubatan juga dikurangkan di setiap hospital. Akibat daripada pengurangan perbelanjaan di negara ini, ia juga dapat menghadkan pembelian berkenaan dengan peralatan yang diperlukan. Kos perubatan juga terpaksa direndahkan. Akibat daripada pandemik coronavirus ini, hari demi hari pesakit juga bertambah di hospital. Peralatan yang diperlukan juga tidak mencukupi. Ini boleh menyebabkan para doktor ataupun para jururawat untuk memberikan perubatan yang sempurna, dan ini dapat mengurangkan kualiti kesihatan rakyat di negara ini. Antara langkah yang proaktif yang diambil oleh kerajaan Singapura dalam menangani masalah COVID-19 adalah contact tracing melalui Trace Together app.
Semua rakyat diminta memuat Naya Trace Together app supaya data boleh dikumpul apabila seseorang ke sesuatu kawasan. Apabila seorang dijangkiti penyakit COVID-19, kerajaan dapat mengesan latar belakang seseorang seperti tempat yang ditemui sebelumnya atau orang yang dijumpai sebelumnya dengan kadar segera. Maka mereka boleh mengawal penyakit COVID-19 dapat merebak kepada orang lain. Ia juga mendapat kepujian daripada Harvard University. Seterusnya, langkah yang efektif yang dibuat dalam pembelian barangan. Pembelian barangan dilakukan berdasarkan nombor terakhir dalam kad pengenalan diri. Apabila seseorang mempunyai kad pengenalan diri dengan nombor terakhir merupakan nombor genap, maka mereka dibenarkan membuat pembelian barangan pada tarikh nombor genap. Manakala apabila seseorang mempunyai kad pengenalan diri dengan nombor terakhirnya nombor ganjil, mereka dibenarkan melakukan pembelian barangan pada tarikh ganjil. Maka mereka boleh mengelakkan berkumpulan beramai-ramai di sesuatu kawasan. Selain itu, kerajaan Singapura juga memastikan semua keperluan warga emas dapat dipenuhi. Dengan menghulurkan bantuan kepada warga emas apabila mereka mengalami kesukaran dalam membuat pembelian secara atas talian. Mereka juga mengadakan kelas Digital Port Learning Series untuk warga emas supaya mereka boleh menguasai dalam kemahiran digital, berfaedah dan membuat pembelian secara atas talian tanpa keluar dari rumah. Selain itu, undang-undang juga telah diketatkan. Apabila seseorang melanggar peraturan yang ditetapkan oleh kerajaan pada musim COVID-19, mereka boleh dikenakan denda sebanyak maksimum $10,000 bersamaan dengan ringgit Malaysia 30,000. Maka rakyat akan takut bertanggungjawab dan tidak akan melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Selain itu, mereka juga melakukan pengedaran topeng muka kepada rakyat dengan kadar segera. Pada awal musim COVID-19, mereka mengedarkan 4 keping topeng muka kepada rakyat buat sementara waktu supaya mereka tidak tergesa-gesa untuk membeli topeng muka. Maka beberapa langkah yang proaktif yang diambil oleh kerajaan Singapura yang kita boleh ikut jejak dalam menangani masalah COVID-19. Kes COVID-19 yang pertama yang dicatatkan di Singapura ialah pada 27 Januari 2020. Pada permulaannya, Singapura adalah salah sebuah negara contoh yang dilabelkan oleh WHO dalam menangani wabak ini. Iaitu apabila Singapura berjaya menghentikan kluster-kluster yang wujud dengan cepat sementara penjanaan ekonomi dan sektor pendidikan tetap dijalankan. Bagi menangani wabak ini, Singapura melancarkan circuit breaker iaitu bagi menghentikan penularan wabak COVID-19 iaitu bermula pada 7 April sehingga 4 Mei dan kemudiannya ia disambung kembali sehingga 1 Jun. Ianya adalah lebih longgar jika dibandingkan dengan sebelumnya. Kira-kira kes wabak COVID-19 iaitu pada permulaan April mencatatkan 600 kes. Namun kes telah naik mendadak sehingga 17,000 kes iaitu di pertengahan April. Seperti yang kita dapat lihat, kini sehingga pertengahan Jun 2020, Singapura mencatatkan kira-kira 41,475 kes iaitu dengan jumlah kematian 26 kes. Telah sembuh 32,712 orang pesakit dan sedang mendapat rawatan seramai 8,795 pesakit. Berdasarkan statistik menunjukkan bahawa Singapura adalah salah sebuah negara yang tercatat kadar
kes keseluruhannya adalah antara tertinggi di Asia Tenggara. Namun Singapura telah mula menunjukkan perubahan yang positif apabila kes penularan wabak COVID-19 ini mula menurun dari hari ke hari. Namun apa yang kita dapat banggakan di sini juga, walaupun kadar kesnya adalah tinggi, namun Singapura mampu menangani jumlah kes kematian dengan baik. Itu hanya 26 kes yang terdapat sehingga Jun. Hal ini menunjukkan bahawa langkah yang diambil oleh kerajaan adalah berkesan walaupun belum lagi dapat menghentikan penularan COVID-19, namun ianya dapat mengatasi kes kematian COVID-19. Secara keseluruhan, Singapura dilihat mampu menangani masalah gangguan bekalan makanan sepanjang pandemik COVID-19 melanda dengan mengambil pelbagai langkah proaktif bertujuan menyelesaikan masalah. Antara inisiatif tersebut termasuklah menyediakan stok bekalan makanan yang boleh bertahan dalam tempoh yang lama. Seterusnya, Singapura turut mencari pembekal makanan daripada pelbagai sumber lain ketika sumber sedia ada tergendala pengeluarannya. Selain itu, ketika kurangnya sumber makanan segar seperti sayur-sayuran, Singapura telah pun bersedia dengan menggunakan alternatif lain seperti makanan beku dan makanan dalam tin. Dengan adanya tahap fleksibiliti dan kemampuan menyesuaikan diri dalam kalangan rakyat, Singapura mampu mengatasi masalah kekurangan makanan. Bukan hanya itu, Singapura turut mengambil langkah mengukuhkan hubungan dua hala serantau antara negara seperti membuat perjanjian dengan Perancis untuk mengekalkan bekalan makanan penting dan juga hasil pertanian. Rakyat Singapura juga dinasihati untuk menjauhi amalan pembelian panik, dan bagi mengatasi masalah ini, pasaraya turut membantu dengan menghadkan pembelian jumlah barangan kepada pengguna. Selain daripada itu, Singapura juga peka akan kesukaran yang dihadapi oleh rakyatnya yang terjejas akibat wabak ini. Pelbagai agensi dan juga golongan dermawan seperti Skim Makanan Pelajar, Majlis Pembangunan Masyarakat CDC, Dana Teguh Bersama DBS, Yayasan Temasek dan lain-lain turut membantu menyalurkan bekalan makanan kepada golongan terjejas seperti pelajar daripada keluarga berpendapatan rendah, pelajar dari sekolah-sekolah khas, keluarga memerlukan, warga emas, golongan penjaja dan pekerja asing yang kehilangan punca pendapatan. Melalui saluran bantuan dan pelaksanaan kesemua inisiatif tersebut, Singapura berjaya memastikan kecukupan bekalan makanan untuk rakyatnya sepanjang tempoh pandemik COVID-19.